Dr. Su, suara tak ada. Okey, dengar ya? Dah dengar ya? Okey, so masa ialah dalam 30 minit hingga 1 jam. Sekarang ni kalau kes mudah memang saya 10 minit pun saya dah tahu, tapi selalunya saya akan cuba tanya juga bagi complete. So saya punya complete case, sakit apa? Bila dia mula? Ada apa-apa yang berlaku masa dia start mula? What was happening at that point in time dan sebagainya. Lepas tu saya akan tanya gejala, saya akan tanya semboyan. Saya akan tanya buang air besar, buang air kecil, selera makan, makan apa, emosi, stres, keadaan keadaan dalam rumah, stres kat mana, macam mana dan sebagainya. Lepas tu saya akan tanya juga tentang ubat-ubat yang dia ambil, rawatan yang dia dah ambil sebelum ni, dan saya akan tanya sejarah masa kecil. Sejarah kalau baby ke ataupun masih kecil, saya akan tanya sejarah kelahiran dan sejarah menyusu dan sebagainya. Lepas tu saya akan tanya tahan sejuk ke tak tahan sejuk, tahan aircon ke, suka panas, tahan panas ke tak tahan panas, haus ke tak haus dengan sebagainya. Banyak berpeluh ke tak berpeluh. Barulah ada complete case. Dan kadang-kadang bila kita tanya tu masih juga ada pesakit tak dapat nak ada benda yang dia terlupa nak cerita. Jadi kadang-kadang dah jumpa kali kedua, kali ketiga baru saya dapat cari benda-benda yang penting. Okey, baru dapat cari benda-benda yang penting. Alright. Jadi objektif dia adalah untuk dapatkan gambaran keseluruhan pesakit. Saya sebenarnya saya tahu ada homeopath yang dekat UK apa semua. Dia orang sampai 4 jam ambil kes. Saya tak boleh nak ambil kes sampai 4 jam sebab saya kata bukan setakat saya je boring, pesakit pun boring. Jadi memang saya akan limitkan case taking saya 30 minit hingga 1 jam. Kalau dia kes kronik, saya tahu kes dia akan unfold. Maknanya saya tidak akan cuba untuk nak dapatkan semua maklumat dalam interview yang pertama. Itu yang penting. Sebab it will take some time for me to get the complete picture, and usually it takes more than 1 sesi. Okay. Jadi fokus konsultasi, gejala umum tu yang tentang general symptom macam kalau kita nak tahu apa general symptom, kita kata guna I am thirsty, I am hungry, I cannot sleep. Ini semua ia umum pasal kita akan guna perkataan I, saya. And then gejala mental, apa saya rasa, apa saya fikir. And then penyakit tu sendiri, saya akan cakap perut saya, tangan saya, kepala saya, telinga saya. So dia akan localize. So kita kena ada dalam simptom kita kena tahu gejala umum, and then kita kena tahu emosi dengan mental dia apa semua, dan gejala dan semboyan penyakit. Okay, so selepas konsultasi, saya buat analisa, pilih penawar, and then kadang-kadang saya akan tanya tentang pemakanan tu, and anak saya bagi tahu saya ni garang. Ya, saya garang bila apa yang saya nak sampaikan tu tak sampai. Saya macam, especially bila buat phone consult lagi, saya pening tau. Saya bagi contoh ya, ada seorang pesakit tu dia memang orang daripada Pantai Timur lah. Pantai Timur ni tahulah gula kan. Everything must have sugar. So and then bila saya tanya you makan sayur tak? Adalah makan. Bila saya dengar perkataan adalah makan tu, saya tahu something is wrong. So saya tanya, adakah tiap-tiap kali you makan you ambil sayur? Taklah, dia kata sekali-sekala. Maknanya sekali-sekala tu berapa kali seminggu? 2-3 kali seminggu saya ambil sayur lah. Okey, jadi hari-hari you makan apa? Nasi dengan lauk lah, dia kata kan. Okey, nasi dengan lauk. Kata tak boleh. Dia pasal dia sakit kulit tu, dia macam ada kurak kat kulit kan. So dia dah macam panau, and then kulit dia dah bersisik apa semua. Saya kata tak boleh. You tak cukup zat ni. You tak cukup zat. Sebab apa? Sebab you makan bahan yang badan tu nak pakai tak cukup. Lagipun you banyak ambil gula. Lepas tu dia cakap pula, tapi doktor, saya tak boleh tak ambil gula. Why is it? Kalau saya tak ambil gula, saya pening kepala. Kan gula tu penting untuk badan. Ya Rabbi, ya Tuhan. Benda-benda macam ni, saya ni bukan apa. Memang I have a certain degree of impatience. Saya cakap dengan dia, gula tu is not the gula yang. So saya tanya, bila you pening kepala? Bila you pening kepala? Oh, saya bila semua pagi tu saya sakit kepala. Lah, itu tak ada kaitan dengan gula. Itu kaitan dengan awak punya sinus.
So saya kata, okay, please remove from your brain that tak makan gula menyebabkan sakit kepala. Please remove it from your brain because it's not true. Jadi bila saya cuba nak emphasize benda tu memang jadi garang sikit lah. Jadi benda-benda macam tu yang saya perlu bincang. Sebab kita kan kalau kita nak help the patient, kita nak bantu pesakit tu, dia memang kena ubah dia punya habit, tabiat makan dia kena ubah. Okay? Tapi sebenarnya saya tak adalah nak, because why? Ubat homeopati tu dia boleh bantu kita ubah juga. Dan kadang-kadang orang tu tak boleh nak ubah pun, kita boleh melalui ubat tu sebab bila kita betulkan dia punya mental, dia punya emosi, automatik dia punya diet akan improve. Contohnya budak-budak kan. Budak-budak yang tak selera nak makan. And then dia suka makan jajan apa semua. Saya akan bagi tahu kat mak dia, tolonglah jangan bagi jajan. Tetapi I heard dia punya my own husband, the grandfather of budak-budak ni kata, dia nak bagi benda yang saya tak akan suka bagi untuk dia kata, alah, budak tu lapar bagi roti. Asyik, kenapa bang? Kenapa nak bagi roti? Alah, daripada dia tak makan, bagilah makan roti. Ini yang saya selalu bagi tahu. Sejak saya student dekat universiti, saya tengok kawan saya bagi coklat kat anak dia. Dan saya kata, kenapa you bagi coklat kat anak you? Dia kata, dia tak lalu makan. Dia kata, jangan bagi. Kalau you bagi coklat, coklat tu tidak membina dia punya kesihatan. You tak bagi, dia lapar. Satu dia akan makan juga. Walaupun sikit, tapi dia makan real food. Okay? Jadi tolonglah jangan bagi junk food because anak you tak nak makan real food. That's not the solution. Okay? Itu saya. Jadi benda-benda ni lah yang kita kena bincang. Tetapi maknanya is not the whole story. Tapi anak-anak ni bila perut dia dah okey, dia sendiri minta benda-benda yang bagus. Dia sendiri akan minta real food. Okay? Okay, so kekerapan saya pun kadang-kadang terperanjat jugalah bila ada homeopat tu suruh makan ubat tiap-tiap 15 minit sampai berpuluh-puluh kali. Tiap-tiap 15 minit makan sampai berpuluh-puluh kali, maknanya dia kena duduk adap ubat tu makan 15 minit. Saya selalu bagi ubat, kalau very acute saya bagi 1 jam. Kalau very acute memang every hour. Kalau very acute. Tapi selalunya kalau tak berapa acute saya suruh bagi 3 kali sehari. Kadang-kadang 2 kali sehari, kadang-kadang sehari sekali, kadang-kadang 3 hari sekali, kadang-kadang seminggu sekali, kadang-kadang sebulan sekali. Tengok pada situasi dan keadaan. Tapi ramai pesakit saya datang bawa berbotol-botol ubat daripada homeopat yang lain, yang mana dia kena makan 5 biji 3 kali sehari, 10 kali sehari pun ada. Dan saya tak tahu macam mana cara pemberian itu. Dan saya yakin antara sebab-sebab yang pesakit dapat aggravation yang teruk adalah ini. Sebab ini dah bukan aggravation, ini dah ada proving symptoms. Ada satu kes yang ni berlaku dekat Melaka bukan dekat Bangi, di mana dia telah dirawat oleh pengamal yang lain. Dan saya tak tahu siapa pengamal dia dan saya tak nak ambil tahu sebab nanti kata saya kutuk pula. Jadi di mana dia dapat penyakit kulit yang punyalah teruk, dia pergi dekat hospital dia duduk hospital lebih dari seminggu sampai doktor tak tahu dia penyakit apa. Kejap-kejap kata psoriasis, kejap-kejap kata ni, kejap-kejap kata tu, kejap-kejap kata autoimmune sebab doktor tak tahu apa benda. Tapi sebenarnya dia bukan penyakit tu semua. Dia penyakit homeopathic aggravation, homeopathic proving symptoms. Sebab ubat telah diberi terlalu kerap dan terlalu banyak dan terlalu campur-campur macam-macam. So bila datang kat saya carefully take the case again. Saya bagi kat dia ubat yang berkenaan dan dengan dos yang just optimum dose. Dalam masa seminggu penyakit yang pelik tu hilang. Dan ini bukan pertama kali berlaku. Ada lagi satu kes dekat Bangi. Same thing. Penyakit yang sikit dah jadi banyak habis satu badan. Bila pergi balik kat pengamal kata, oh ini tak apa, ini melawan, biar dia keluar. Dan sampai 3 bulan biar dia keluar. So bila pesakit tu datang kat saya tengok dia punya mimik muka, dia punya gaya, dia punya cakap. Kata orang ni memang depressed sangat-sangat ni. Bila saya kaji balik dia punya emotional symptoms, saya bagi kat dia satu penawar nama Ignatia. Dan after 1 week, the whole thing cleared up. Sebab sebenarnya eczema dia sikit sangat. Tapi apa yang berlaku adalah wrong medicine, wrong potensi, wrong repetition. So dia jadi lebih sakit. Dan jadi sebab tu saya kata walaupun homeopati ni selamat, in the wrong hands, it can cause harm. Okay. Jadi also, kita kena tengok orang tu punya energi. Kalau energi rendah, ubat lain. Kalau energi tinggi, ubat lain. Kalau physical symptoms banyak, low potensi dan sebagainya.
Okay, I kat sini bukan nak ajar you satu persatu. Kalau you nak belajar satu persatu, enroll jadi student homeopathy dekat universiti yang dekat Malaysia. Sekarang ada 2, Cyberjaya University dengan Lincoln. Okay, so semak semula, maknanya kita patient kena datang balik selalunya 2 minggu ataupun 4 minggu. Macam kes yang saya sebut tadi tu, di mana dia dah demam 2 bulan, saya minta jumpa balik lepas 2 minggu. Tetapi kalau banyak kes kronik, saya minta jumpa balik dalam masa sebulan. Jadi this follow up ni selalunya tak lama. Okay, tapi kadang-kadang lama juga, because as I told you, kadang-kadang kita punya case taking the first time tak lengkap. Jadi second time mau kata banyak, kita kena bongkar balik dan sebagainya, so it can drag on. And then kita selalunya, that's why pesakit kadang-kadang dia dah on the way, dia nak baik tu, dia akan tak nak jumpa saya sebab dia kata kalau jumpa saya charge mahal. Nanti kalau ambil ubat, saya tak charge mahal. Sebab apa? Saya memang consultation yang saya charge mahal, ubat saya tak charge mahal. So dia nak ambil ubat je. Saya bagi. Tetapi saya cakap, kalau simptomnya berubah, kalau you don't have the symptoms that you came to see me with, you ambil balik ubat yang sama, you takkan baik. Macam tadilah. Lepas 2 minggu, saya dah tukar ubat lain. Kenapa saya tukar? Sebab gejala dengan semboyan dia dah berubah. Demam dia dah kurang. Selera makan datang balik. Tak lalu mat nasi, dah lalu nasi balik. Jadi ubat dia tak akan sama lah. Daripada boleh berak hari-hari pergi ke sembelit, ubat dia tak akan sama lah. So when symptoms change, the remedy change. When symptoms are still the same, tapi belum 100% cure, you can keep giving. Boleh bagi balik ubat yang sama, tetapi dia punya kekerapan tu kena kurang. Sometimes dia punya potensi pun kena bertambah atau berkurang dan sebagainya. Okay? So itu yang kita ada follow up tu. Jadi yang ni yang patient tak faham, dia nak repeat balik ubat yang sama sebab dia nak save on the consultation. Kerana saya memang malas nak argue. Saya kata you can, but if you have different symptoms, please come back. Or if after you dah ambil ubat yang kali kedua ni, kalau tak ada perubahan yang baik, you tolong jumpa balik saya. Okay? Alright. So kita ni sebenarnya bukanlah nak, the thing is that you have to understand kan, kalau as a homeopath kan, saya ada office, dan dalam office saya tu bayar sewa, bayar gaji pekerja dan sebagainya. It's very expensive actually untuk nak run a center. Dan kita punya patient, kita tak boleh tengok banyak, kita boleh tengok dalam 10-15 orang satu hari. Kalau saya lah, sebab apa? Saya bukan tengok pesakit 5 minit kan, kita dah ada peruntukan masa dia apa semua. Jadi oleh kerana itu, kita punya charge kena tinggi juga. Sebab kalau kita punya charge tak tinggi, kita tak boleh nak cover kita punya cost. Kita dah faham benda tu. Bukan homeopati tu mahal. Homeopati tu tengok pada ilmu doktor yang berkenaan, ilmu homeopat yang berkenaan, tengok pada tempat yang disediakan dan sebagainya. Sebab and then kita punya target, kita punya fokus is kita nak cure, kita nak bagi orang tu sembuh. Kita tak nak maintain dia dengan ubat. Okay, jadi itu yang dia saya nak bagi tahu kenapa we charge that much. Itu pun I think for the past 10 years I have not increased my charges. Sebab apa? Saya kesian dekat orang. Saya tak nak charge sampai orang tak mampu, ataupun orang yang mampu hanya orang yang kaya. Saya tak nak benda tu berlaku. Okay. So lepas kita dah pantau apa semua, kita bagi lagi ubat, and then kita akan gunakan apa yang ada, the premise. Jadi kita tolak simptom yang dah tak ada, kita tumpukan perhatian kepada simptom yang ada. Kalau ada simptom baru, kita akan kaji balik simptom baru tu, kita akan tanya balik sama ada simptom baru tu sebenarnya adalah simptom lama yang datang balik ataupun sebagainya. Sebab dalam homeopati, kalau simptom lama datang balik, itu menunjukkan penyakit tu dah mula kurang. And then penyakit akan sembuh dari atas ke bawah, from the above down. From the inside out, from more important organ to less important organ. Okay? Bising lah, bah. Ini take this people out. Okay? So lepas review, kita sama ada hentikan ubat, ulang ubat atau tukar ubat. Okay, so saya bagi contoh rawatan lah. Masalah pengazaman. This is a very simple example. So seorang yang sering sejuk, cepat marah, suka pedas, sembelit, nak bom. Okey, kalau kes ni kronik, saya bagi setiap 3 hari. Setiap hari selama 3 hari, ataupun lepas tu kalau dia masih ada simptom tu tetapi dah banyak kurang, saya akan bagi tiap 3 hari pula. Sekarang ni repeated for 3 days, and then after that jarak-jarakkan. Okey?
And then sakit sendi. Sakit sendi, kalau sakit sendi tu ada gejala, bila bergerak sakit, especially mula bergerak sakit, bila duduk rehat, dia lenguh, dia kena ubah-ubah position, and then tak tahan sejuk, plastox. Antaranya. Anika. So Anika ni jatuh, lebam, and then even case abuse, abuse Anika juga, and then trauma, terperanjat, Anika selalunya berselang sedia dengan Aconite. So this Anika, kalau you dah tahu sikit-sikit homeopati pun, elok you simpan dalam rumah. In fact, Anika ni adalah antara ubat-ubat yang saya suruh ambil sebelum ambil injection COVID dan selepas. Sebabnya macam ni. Sebab yang kita tahu tentang COVID ni, dia kacau pembuluh darah dan dia boleh menyebabkan pendarahan dan dia boleh kacau jantung. Jadi Anika ni ubat, even heart attack pun Anika can help. Stroke, Anika can help. Budak jatuh, lebam, can help. Dapat concussion, can help. Okay? Alright. Kejang waktu malam. It could be Cuprum, it could be Macphos, it could be one of the calcarea salts. Okay, tapi antaranya. Okay, and then kalau saya kaji tengoklah, mungkin dia ada deficiency, so kita boleh bagi suplemen yang berkenaan, maybe magnesium, maybe calcium dan zinc dan sebagainya. Susah tidur. It could be Nutsform, it could be Inertia, it could be Coffea, banyak lagi ubat-ubat ya. It could be Passiflora. Okay, but among the ubat-ubat yang boleh membantu adalah Coffea. Coffea ni karakteristik dia nak tidur tetapi otak dia bergerak, fikir banyak, ataupun dia dah minum kopi lepas pukul 7 malam and then dia tak boleh tidur. It could be Coffea. Coffea ni kopi lah. Okay, eczema. Eczema ni banyak ubat ya. Jangan ingat, okay doktor, anak saya ada eczema, tolong hantar ubat eczema kat saya. Saya dapat request macam ni. Memang kalau tahu cara saya rawat, memang saya akan tanya sebiji semua simptom, even budak kecil, saya tanya mak dia punya emosi masa mengandung, everything, baru saya boleh bagi ubat yang sesuai. Okay? Tapi sulfur antara ubat-ubat dia lah. Okay? Ketuat. Tuja is not the only ubat. Tuja ada, nitric acid ada, banyak lagi ubat-ubat lain ya. Kita boleh bagi Nozod, HBV dan sebagainya. Alright. Jadi ni pokok tuja macam pokok uru conifer ya. Chamomilla. Yang ini sebenarnya memang ubat budak-budak lah. Semua tak kena, bagi benda ni tak kena, dia minta benda ni dia bagi balik apa semua. Especially kalau dia tumbuh gigi, lagi dia mengamuk, suka baling benda, kena dokong selalu. Yang ni Chamomilla ni memang ubat budak-budak. Bukan setakat tumbuh gigi je, macam-macam lagi perlukan Chamomilla. Tetapi memang Chamomilla ni dia tak tahu apa dia nak. Dia minta benda tu kita bagi, dia baling balik. Dia minta benda ni kita bagi, dia bagi baling balik. So you boleh tengok ya, kalau kita nak bagi ubat tu, even dia demam, tetapi kalau demam dia karakteristik Chamomilla lah yang akan menyembuhnya. Kalau karakteristik demam dia Pulsatilla yang akan menyembuhnya. Beza antara marah Chamomilla dengan marah Pulsatilla, marah Chamomilla memang marah yang vigorous dengan betul-betul kita dengar dia punya menangis tu marah. Beza dia dengan Pulsatilla menangis juga. Tapi menangis dia menangis manja. Chamomilla menangis marah, Pulsatilla menangis manja. So tu beza dia ya. Okey. Okey. Kembung. Kolosin boleh, Chamomilla boleh, Nutsform boleh, Sina boleh, macam-macam. Tetapi apa yang Macphos pun boleh. Tetapi the main thing is that kita kena tengok dia punya gejala, kita punya semboyan, baru kita tahu ubat apa yang kita nak bagi. Okey, jadi ini adalah penawar kecemasan, kit kecemasan yang hari itu saya bagilah masa saya kata few years ago yang saya buat ni. Anika, Chamomilla, Bryonia ni dia demam, tapi dia boleh jadi demam, tetapi kadang-kadang dia sakit sendi. Sakit sendi karakteristik bila duduk diam-diam tak sakit, bila bergerak sakit. Tadi kita kata Rostox, diam pun dia akan sakit. Tapi Bryonia bila dia duduk diam-diam tak bergerak, dia tak sakit. Tapi bila dia bergerak, dia sakit. Lagi satu karakteristik Bryonia ialah dia very thirsty. And then dia nak minum air segelas-gelas. Aconite memang patut ada dalam emergency kit. Pasal apa?
Aconite ni adalah ubat di mana dia terperanjat. Macam contohnya ada orang mati aksiden depan mata dia. Ataupun dia tengok orang terjun. Ni jam banyak orang terjun bangunan. So dia yang nampak sendiri orang tu terjun bangunan and then jatuh berkecai dekat jalan. Jadi dia terperanjat sampai tak boleh tidur malam, sampai dia teringat-ingat, kita bagi Aconite. Jadi sebab kes ni adalah mental symptom, kita bagi 200 atau 1M atau 10M. Dan lagi satu untuk kita punya emergency kit adalah belladonna. Belladonna ni kalau dia demam dengan tiba-tiba, and demam dia is very panas, macam setrika panas dia. Dan bila kalau kita pegang memang panas sangat-sangat, and then dia cepat terperanjat, and kadang-kadang dia meracau. Meracau tu maknanya dia kata tu nampak benda hitam lah apa semua. And then budak-budak masa dia tidur dia bercakap. That is actually a belladonna symptom. And kalau dia ada abscess ke apa yang belladonna, abscess tu akan panas dan berdenyut dan sakit. Jadi belladonna action dia memang berdenyut. So kalau kita tak ada ubat homeopati yang lain, yang ni eloklah ada sikit kat rumah. Okey? Jadi saya dah sebut yang ni. Okey, jadi saya nak just highlight that Anika adalah juga ubat kudis menanah. Jadi antara ubat-ubat yang kalau orang sentiasa berkudis ataupun nanah dia eczema dia dah bernanah adalah Anika. Okey, and then Anika saya pernah bagi kepada seorang mangsa-dera. Dan lepas 2 minggu dia datang, muka dia yang memang saya nampak, muka tak confident, muka sugul dan murung pada pertama kali saya datang, dah jadi muka yang tenang. Lepas 2 minggu, saya pun terperanjat. Sebab itu baru saya tahu kata it is a very important remedy untuk mangsa-dera abuse. Yang ni isteri yang kena pukul dengan suami. Dia memang dia tak lari pada suami dia lah, sebab dia kata dia tak kerja, jadi suami dia yang bagi duit. Jadi kalau dia lari pada suami dia, dia tak boleh nak bagi makan anak-anak dia dengan diri dia lah. So dia tak lari pada ni, tetapi dia jadi lagi confident. Dan saya rasa oleh kerana dia lebih confident, suami dia pun tak berapa nak seronok nak pukul dia. Sebenarnya orang yang kena dera ni, kalau dia develop dia punya confidence, orang yang mendera tu susah nak dera dia lagi. Tapi dera jugalah, tetapi tak berapa mudah nak dera. Trauma yang dah lama. Jadi yang ini saya nak cerita pasal Anika ni. Saya dulu ada kucing, satu kucing ni kita orang jumpa dalam longkang lah, sebab kita panggil dia Ceknya. Ataupun short form ni kita panggil Ceci. Sebab masa tu sibuk pasal cerita orang-orang Ceknya apa semua, kena naya apa semua. So kita orang bagi nama dia Ceknya ataupun Ceci. Lepas tu this Ceci ni dia tak suka kena pegang. Kita cuba dokong dia tak nak. Dia macam very cold kan. And masa dia datang kat kita macam badan dia macam ada macam kudis-kudis apa semua kan. Of course lah dah baik tu semua. Ada satu hari tu dia kena gigit anjing. Masa tu saya tak ada kat rumah, tetapi dia kena gigit anjing. And anak saya call saya cepat-cepat, saya kata pergi ambil Anika bagi. And then so anak saya bagi Anika. Masa tu dia masih terbaring dekat lantai dekat jalan, tapi bukan jalan luar tapi jalan dalam gate saya lah. So dia dah lepas tu dalam masa 1 jam dia bangun. Dia bangun sendiri. So kita dapatlah rawat luka dia. Tetapi yang paling pelik sekali, lepas dia dah bangun tu keluar cacing tapeworm. Dia ni suka makan katak katak ni ada tapeworm. Keluar cacing tapeworm panjang cacing Peter. So Anika ni bukan ubat cacing, tapi sebab immune system dia bertambah baik agaknya, so cacing tu tak dapat duduk kat dalam dia keluar. Yang apa yang berlaku lepas dia dapat Anika tu, perangai dia berubah balik menjadi manja. Dia tak pernah manja, tetapi lepas dapat Anika dia jadi manja. Rupanya perangai asal dia adalah manja, tapi oleh kerana dia trauma, agaknya dia kena abuse masa sebelum kita ambil dia tu, Anika tu rawat dia punya abuse. And then Anika juga merawat ada satu kes di mana dia datang, dia ada sakit kepala yang terlampau teruk sampai saya syak dia dapat subarachnoid hemorrhage apa ke. Saya dah nak buat referral apa semua. Tapi sebelum saya buat referral tu, saya cuba bagi Anika every 5 minutes. And in a short time, sakit kepala dia hilang. Of course saya buat juga referral. Saya tak tahu dia pergi ke tidak because sakit kepala dia hilang. I takut dia ingat dia dah baik. Tapi kita tak dapat nak control benda tu kan. And then serangan jantung, yes. Anika sebab dia boleh bruising, lebam. And myocardial infarct is kind of like jantung tu dah nak lebam. Jadi kalau kita bagi Anika cepat, dia kadang-kadang membantu untuk mengurangkan kecederaan pada jantung. And then sakit kepala.
Alright. So this is chamomilla. Dia sejenis daisy. And then dia pernah ada satu hari tu ada one lady tu dia terlampau marah sangat dengan husband dia. Ada husband dia buat something yang very bad and dia very angry sampai dia tak boleh nak napas sampai dia dapat semput. A few doses of chamomilla hilangkan dia punya semput tu. Okay, and then kalau terlampau sakit sangat sampai marah sebab sakit, that is anika. Tak boleh biar, kena angkat je, dukung budak-budak lah. Marah baling barang, sakit gigi, najis, hijau. This is the picture of chamomilla. And then bryonia, saya dah cakap tadi ya. Duduk diam-diam, haus nak minum, kering mucous membrane, batuk tak ada kahak, bila batuk sakit dada, najis, besar keras, bengkak sendi, tak tahan panas, suka makan benda sejuk, lega bila baring. Baring dengan tak gerak. Okey? Itu bryonia. Aconite. Tadi saya dah cakap tadi, aconite takut, rasa nak mati. That one I lupa nak cakap. Jadi macam contoh dia dah tengok orang tu jatuh bangunan. Sekarang ni banyak orang jatuh bangunan. Jadi dia takut and dia sendiri rasa macam dia akan mati. Dia sampai dia rasa okey pukul 11 hari ni mungkin saya akan mati macam tu. Dia predict the time of death. And then kalau macam kita bawa budak kecil ya, angin malam, kita bawa dia pergi keluar, dia kena angin malam, lepas tu dia terus demam. That is also aconite. And then first stage of inflammation is aconite. That's why bila demam tiba-tiba kita start dengan aconite. Bila dah tengok suhu jadi panas sampai dia meracau, kita akan bagi belladonna. And then dia suka duduk kat luar rumah, dia rasa terkungkung kat dalam rumah. Okay. Belladonna. Belladonna ni kalau makan dia punya berry ni boleh mati ya, because it is a poison. It's very poisonous. And then this is a family of Solanaceae. Awak kalau ingat, orang-orang yang kalau ada histamine intolerant dia tak boleh makan benda Solanaceae. Tapi Solanaceae ni yang ini is a poison. Tapi Solanaceae yang lain tak poison. Contohnya tomato. Tomato tak poison. Okey, tomato tak poison, tetapi kalau kita makan banyak dan kita ada histamine intolerant, dia akan menyebabkan gatal bertambah. Terung is also a Solanaceae. Kalau kita tengok color sama color dengan terung kan. Potato pun Solanaceae juga kalau nak tahu. Okey, jadi ini adalah makanan-makanan yang kalau kita ada alahan ataupun alergi, memang kita tak boleh makan. Tak boleh makan banyak. Okey, jadi kalau belladonna ni, dia punya peringkat radang adalah merah dan panas. Demam pun kuat, meracau, baling barang juga. Satu lagi ubat yang baling barang apa dia? Chamomilla. Sakit yang berdenyut. Jadi bila kalau kita sakit kepala, bila kita berjalan, dia lagi terhentak. Okey. Jadi kenapa kita pilih homeopati? Macam case study lah. Case study dah bawa pergi jumpa pakar, dah masuk specialist center, dah kaji macam-macam. Tak juga baik. Tetapi kita rawat dalam masa kurang dari 10 hari, demam dia dah. Orang selera makan yang mula datang balik dan sebagainya. Benda ni bukan saya tengok sekali dua, tetapi it is something which is very common in my practice. That dia dah tak boleh nak rawat secara konvensional, tetapi kita masih boleh rawat. Kesan sampingan yang bahaya tak ada, tapi please, homeopathy is not safe in the wrong hands. Saya dah cakap tadi, it's not safe in the wrong hands. Jadi maknanya kalau kita nak cuba-cuba untuk home remedy boleh, tetapi kalau kes serius tolonglah jangan ingat kata kita boleh home remedy. Okey, pesakit dirawat secara holistik, fokus pada cause dengan root problem dan kita nak sembuhkan pesakit dan bukan nak menahan atau mengawal, tetapi kalau kes-kes yang incurable memang kita punya ubat is only to maintain. Macam sekarang ni saya ada patient ya, very bad patient, very bad. Sebab dia adalah pesakit yang ada mitral valve problem. Dia rheumatic heart disease kan. So valve dia problem and then sampai satu peringkat dia orang dah tukar valve, so dia ada artificial valve, tetapi dia punya jantung is failure. And then ada one time tu dia dapat demam denggi, so the demam denggi affected her liver dan keadaan dia sekarang ni heart failure, liver cirrhosis. Keadaan pesakit saya ni heart failure, liver cirrhosis, ascites, maknanya ada air dekat air macam busung dan sebagainya. Tetapi for the past few years dia masih boleh buat kerja dan jalan ni
And I maintain dengan ubat homeopati, memang every month she has to come and see me. Sometimes saya bagi ubat untuk 2 bulan dan sebagainya. I can keep her healthy as long as possible. Tapi saya tidak boleh nak sembuhkan penyakit dia. But memang I try my best and so far, so good. Even after dia punya dengue tu, kita dah dapat pulihkan liver dia. But after that, it came back because dia punya heart problem was really bad. Sebab dia punya valve tu dah tak function. Dia put in a valve, dia dah bubuh valve palsu, tapi valve artificial valve, tetapi valve tu tidak berfungsi dengan baik dah banyak tahun, more than 15 years tak silap saya. So valve tu dah mula fail. So dia punya heart dah tak boleh nak pump betul-betul. But with the ubat homeopati, she can be as healthy as she can. Maknanya better than kalau tak ambil lah ubat. What I mean is, okay. So ramai pesakit yang homeopati, dia rasa bahawa treatment under homeopati bagi better quality of life. Maknanya pasal kesan sampingan ubat tak ada sangat. So because of that, dia rasa macam mutu kehidupan dia lebih baik daripada masa dia makan ubat konvensional. Okay. Alright. So saya dah habis saya punya presentation. Dan terbuka pada soalan. I'm going to tutup this frame. Stop share. Okay, stop share dan saya nak tengok dekat chat Coca-Cola ada siapa-siapa tanya soalan. Tak ada. Oh, ada satu soalan. Kalau ada orang alergi opioid bila ambil homeopati opium, okey lah kan, sebab homeopati dos nano, betul lah, okey lah, tak ada apa-apa. Kalau dia alergi opioid, dengan homeopati dia tak alergi and probably it will cure the opioid allergy. Kuasa hayat tu apa? Okey, kuasa hayat is life force ataupun vital force. Ataupun ada orang kata sistem imun. Tetapi sistem imun is only part of the kuasa hayat. Kuasa hayat adalah ada benda dalam badan kita yang menyebabkan kita pulih daripada segala penyakit. Jadi dalam homeopati kita percaya bukan penawar tu yang pulihkan penyakit, tetapi yang pulihkan penyakit adalah badan kita sendiri ataupun kuasa hayat ini. Jadi orang yang ada kuasa hayat yang kuat, yang bagus, dia cepat pulih. Orang yang kuasa hayat dia lemah, dia memang susah sikit tapi kita boleh pulihkan. Sebab tu yang saya kata kalau kes yang incurable, kita bagi organ remedy sampailah kuasa hayat dia boleh cover. Macam mana nak buat appointment dengan doktor? Okey, kan yang you nak masuk sini pun you ada contact Fadil. So kalau you nak buat appointment, you boleh contact Fadil untuk buat appointment. Tetapi saya punya nombor yang saya punya nombor appointment adalah this one, 010-543-9157. Okay. Ini nombor untuk buat appointment. Dia appointment boleh appointment datang sendiri ataupun appointment by phone consult atau Skype consult. Jadi waktu PKP ni, lockdown ni, saya dengar khabar dia sambung lagi dan tidak akan longgarkan apa-apa syarat. So banyaklah yang tak dapat jumpa. Tetapi semalam pesakit saya daripada Perak datang. Saya pun tanya kat dia macam mana you boleh dapat datang. Dia kata dia pergi dekat balai polis, tunjuk surat appointment, dia orang bagi. So ada juga pesakit saya yang dia cuba datang tetapi polis tak bagi. Jadi saya tak dapatlah nak jawab boleh datang ke tidak, tetapi boleh phone consult tu memang boleh. Ya, ada. Boleh. Ya, saya ada pesakit daripada Sabah, daripada Sarawak, daripada Penang, semua buat phone consult. Pesakit daripada India, dekat UK, dengan Canada pun ada. Okay? Jadi memang bolehlah. Selalunya kita kalau yang perlu nak tengok dan sebagainya, kita buat video call. Dan juga kalau ada ujian-ujian yang nak ditunjuk kepada saya, selalunya dia orang akan hantar beforehand ke dalam Telegram atau WhatsApp atau email. Okay? Is it possible emosi boleh distorted physical effect? Keluar jari? Oh, dia dalam homeopati, semua penyakit ada emotional component. Sebab tu kita categorize mind symptom
mind symptom as the most important. Okey, tetapi untuk nak sembuhkan penyakit yang macam claw hand dan sebagainya, ini peripheral nerve. Tetapi kalau the brain ada damage, selalunya brain kita ni very flexible, very versatile. Kadang-kadang one part of the brain dah rosak, tetapi another part of the brain boleh ambil alih. So dia kadang-kadang kita boleh treat. Tetapi kalau dah dapat macam constriction, macam maknanya muscle dia dah keras, memang nak pulih ke 100% normal mungkin ada masalah juga. Batu karang empedu, yes, boleh. Slowly kita buat. Batu karang empedu ni is actually not a solid stone. Dia actually cecair yang dah jadi mengeras. So memang dia boleh dissolve and boleh betul balik. Jadi banyak orang dia ada chronic gallbladder. Jadi kalau misal kata conventional medicine, dia kata just operate, buang aja kan. Tapi kita homeopath selalunya kita cuba sedaya upaya untuk pesakit tak payah nak buang, dan kita akan rawat supaya batu tu boleh hancur dengan gallbladder yang radang tu boleh normal balik. Adakah ubat homeopati bergantung dengan disiplin tahan pantang? Tak juga. Macam apa ni, kalau kita rawat orang yang ada penyakit yang dia kena macam dia Allah makanan ni Allah, makanan Allah, makan macam-macam, kita akan rawat supaya dia tidak ada alahan. Tapi satu saya nak bagi tahu, kita punya diet sekarang ni terlampau teruk sangat. Sebab makanan kita terlampau banyak bahan kimia, pengawet, perasa pewarna dan racun-racun lain. Jadi maknanya sekarang ni kita memang kena cuba untuk makan makanan yang lebih baik daripada apa yang kita makan sekarang. Maknanya pilihan makanan tu all the time kita kena jaga. Tapi bila awal sakit memang saya akan bagi tahu cara-cara nak makan. Eat clean. Eat clean tu maknanya jangan makan makanan yang banyak kimia. Okay, and this is how it should be. By right kita tak usah makan kimia, because kimia merosakkan badan kita. Jadi kalau untuk nak baik, pasal kita nak kena make sure kita punya hati, kita punya kidney functioning well. Jadi kalau ada poison duk masuk dalam badan kita, dia memang ganggu kita punya kuasa hayat untuk bertindak. Jadi memang kita kena jaga makan kita supaya kuasa hayat kita boleh bertindak. Tetapi bila dah sihat, sekali-sekala kita tersilap makan tidak menjadi masalah besar. Okay, you all sebenarnya boleh unmute dan bercakap. Tak perlulah tanya je soalan. Okay, fibroid. Yes, kita rawat fibroid. Fibroid cannot shrink very much, but we can stop it from growing. Okay, nak shrink sampai tak ada fibroid tak boleh, tetapi kita boleh stop it from growing bigger. Ubat homeopati boleh tahan. Actually, selagi mana tak nampak ada semut kat dalam dia, selagi mana warna dia tak berubah ataupun bau dia tak berubah, ubat tu boleh makan. Okay, colorectal ulcer dan peptic ulcer, ubat yang sesuai selain antibiotik. Ini yang saya tak dapat nak jawab ni. Because saya dah cakap tadi bahawa rawatan tu bergantung kepada apa? Who is the patient? How is the patient? Apa gejala dia? Apa semboyan dia? Jadi kita tak boleh nak kata penawar ni. Kalau jumpa saya dah ambil sejarah, baru saya boleh bagi cadangan. Okey. Kenapa pula kena bagi antibiotik? Kalau colorectal ulcer dan peptic ulcer, kalau kita memang kita tak bagi antibiotik lah, most probably kita bagi prebiotik. Okay, prebiotik and probiotik dan sebagainya. Okay, and then ubat-ubat anti radang macam kurkumin dan sebagainya. Alright. Agravasi homeopati, kalau dia simptom yang dah memang ada, tetapi dia lebih intens, then itu agravasi. Kalau keluar pula simptom yang tak pernah ada, mungkin it is proving. Maknanya proving tu adalah di mana ubat tu dah dimakan terlalu banyak. Okay, how to know? You kena consult balik dengan homeopath. Ni yang sebab saya kata do not self-medicate. Sebab you nak consult siapa kalau you sendiri tak tahu. Okay, kena ada pengamal. And I'm sorry to say dekat Malaysia ni, banyak pengamal tak tahu pun there is an aggravation. Sebab tu dia akan kata, oh ni ubat melawar, makan lagi. Tu sampai boleh masuk ward. Sampai doktor pun tak tahu penyakit apa. Rupanya homeopatik bukan, that is not an aggravation. Yang itu adalah terlalu banyak makan ubat yang salah
dengan masa yang lama dengan kekerapan yang terlalu kerap. Okay? Okay, so vitiligo. Vitiligo is very difficult to treat, tapi I know of some cases yang baik dengan vitiligo. Personally, I belum ada perjayaan dengan vitiligo. Saya eczema, psoriasis, semua kudis-kudis ke apa semua boleh handle. Okay? Vitiligo ada. I know of some homeopath yang rawat boleh baik. Okay? Alright. So, dah tak ada soalan dah ke? Tak ada siapa nak cakap? Aziza nak bercakap apa-apa? Anissa? Wan Atika? Mariam? Ifa? Aimi? Salina? Syarani? Semua tak ada persoalan dah? Boleh you unmute yourself and bercakap? Silakan, silakan. Tak ada soalan tak? Azizan kata tak ada? Tak ada soalan. Tak ada soalan. Siapa lagi? Hidayah? Tak ada? Fadil ada apa-apa nak tambah? Doktor, rakaman ni nanti ada dekat Facebook live page doktor ya? Tak. Rakaman ni you kena minta sebab dalam masa sebulan saya tak open, saya unlisted. Mungkin by tomorrow ada dah. Okay, so you boleh minta dengan Fadil. Nanti saya bagi link kat Fadil. So siapa yang minta link, minta balik dekat Fadil. Okay, thank you. Okay? Faham ya? Faham ya? Okay, faham. Okay. Ada siapa-siapa lagi nak tanya? Semua yang attend. Lepas ni ada kelas lagi. Level lain. Apa dia Anissa? Anissa kata apa? Tak dengar. Tak, lepas ni ada lepas pengenalan ada kelas lain tak? Lepas ni? Ada. Tetapi saya tak dapat nak agak bila lah. Tapi kalau you all nak request apa-apa topik, boleh message balik dekat Fadil ya. Nanti kita akan tengok siapa yang minta topik-topik yang kita akan buat lagi kelas lah. Okay? Okay. Ada orang cakap remedi kena elakkan daripada minyak wangi. Yes, betul. Barang elektrik, yes. Sebab dia frekuensi tau. Dia frekuensi, jadi benda-benda yang wangi ni dia ada frekuensi. So frekuensi benda tu akan tukar frekuensi ubat homeopatik. Jadi kalau ubat homeopatik tu jadi wangi macam you punya perfume dalam beg tu, you tak boleh pakai sebab frekuensi dia dah berubah. Begitu juga kalau kena getaran atas radio ke atas apa tu kan. Jadi dia akan mengubahkan frekuensi ubat tu. Okay? So mungkin you kena ambil ubat lain lah. You kena replace. Dia kalau dekat kami, kalau you terhilang ubat ke ataupun ubat you rosak, you just WhatsApp kat kami and minta hantar second bag. Kita kan tak charge you consult balik. Kita kan charge harga ubat, which is usually dalam RM10, RM15. Tak adalah sampai beratus-ratus. Okay? Terkena panas, tengok keadaan lah. Kalau panas matahari, selalunya tak ada apa-apa sangat. Okay, kalau dia dah hancur apa semua, melted ke apa, tak boleh lah. Ada elak, dia bukan setakat elak kopi, elak any chemicals ya. Tapi kalau you dah biasa minum kopi sehari sekali, tak payah elak kopi pun. Tak payah. Okay. Air kelapa. Boleh je. Air kelapa ke apa. Anyway, sebab kita repeat ubat kan. Jadi kita repeat ubat. Kalau dia kena antidote dengan air kelapa ke apa, bila kita repeat, dia okey balik. Tak payahlah nak risau benda tu. Okay. Okay. Ada apa-apa lagi? Vital force ada tak dalam ilmu perubatan? Tak ada. Tak ada. Tidak ada. Vital force adalah kalau dalam bahasa, dalam rawatan Chinese medicine, dalam Ayurveda apa semua memang ada lah. Sebab dia orang panggil prana atau chi. Okay? Prana atau chi. Aliran life orang tu. Jadi sebenarnya vital force tu akan ada kat kita daripada saat kita jadi dalam perut ibu sampailah saat kita mati. Bila mati dah tak ada vital force. Sebab apa? Vital force leave the body, that's why we die. Okay? Alright.
Tak ada soalan dah. Ada lagi? Okey, kalau tak ada, kita berhenti kat sini ya. Okey, and kalau siapa-siapa yang nak topik-topik lain, boleh tulis kat nombor telefon Fadil tu, okey? Ataupun you boleh juga tulis dekat kita punya main line 010-543-9157. Okey, dan kalau ramai yang minta topik yang sama, kita akan raikan. Okey. So cukup okey. Not exactly raw lah. Not exactly raw sebab dia macam ni kan, macam dia adalah satu benda dalam badan kita yang self healing. You pernah dengar tak sebenarnya badan kita ni ada doktor sendiri dalam badan kita yang akan make sure badan kita optimal. Jadi Allah jadikan setiap manusia tu dia self healing. Dia boleh rawat. Macam dia kalau jatuh dia boleh bangun. Dia kalau sengit dia boleh betul. So that is what that the one that keeps us in optimum condition. That is our vital force. Ataupun dalam istilah perubatan dia ada such a thing we call as homeostasis. Contohnya temperature kita sentiasa dalam around 36.5 ke 37. Kalau 37.5 pun dah kita consider demam. So that is what we call homeostasis. That which keeps us in that range sihat. Okey, benda yang dalam ilmu perubatan konvensional dia tak panggil vital force tapi dia kata homeostasis, lepas tu dia kata immune system. Jadi maknanya homeostasis dengan immune system is part of the vital force. Okey. Okey, so kalau macam tu kita berhenti kat sini ya. So thank you for listening and thank you for asking question, dan kalau ada apa-apa boleh boleh tanya saya balik melalui Fadil, dan saya akan bagi nota saya tu, saya akan betulkan spelling sikit, lepas tu saya akan hantar dalam bentuk PDF kepada Fadil dan Fadil akan send kepada semua peserta, dan recording ni saya akan tukar ke YouTube, saya akan upload kat YouTube and then saya akan bagi link. Okay, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, dan minta maaf lah kalau ada silap dan salah dengan semua benda yang tersilap tadilah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doktor. Sama. Okay, bye. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Sama. Bye.